lagi Pak ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Washrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu li amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Ta'ala. Kita punya rahmat kasih Allah, sekali lagi kita dipertemukan dalam rumah ini mengerjakan solat pada maghrib berjemaah, dan kita menunggu waktu isya dalam pengisian majlis ilmu menyambung pengajian kita kitab Sakaratul Maut. Bersediakah anda menghadapinya? Kita muka persoalan fiqh jenazah. Pada siri yang lepas kita dah bincangkan beberapa soalan. Antaranya yang sebelum ini, bagaimanakah cara kita solat jenazah wanita? Bolehkah solat jenazah di dalam masjid? Bolehkah mengerjakan solat jenazah ke atas orang lain? Ini antara soalan-soalan yang kita kupas. Hari ini soalan yang ke-27. Bagaimanakah cara menyembahyangkan jenazah dan mendoakannya? Ini bab kita dah maklumlah. Jadi kita jelaskan sekali lagi. Jawapannya, solat jenazah terdiri daripada 4 kali takbir. Semua dah maklum, 4 takbir. Tak ada mana-mana kita pun kata solat jenazah 2 rakaat. Janganlah kita buat pandai. Solat jenazah kali ini kita buat 2 rakaat, pahala lebih. Ada tuan, 4 takbir sahaja. Ada yang mengatakan 5 kali takbir. Ada juga pendapat kata 5 kali takbir tu maksudnya tak termasuk takbiratul ihram. Allahu Akbar tak dikira. Untuk Allahu Akbar barulah Fatihah. Dia buat macam takbir raya, kan? Takbir raya 7 kali takbir tasbih, 1 kali takbir ihram, takbiratul ihram, kan? Tapi pendapat yang kuat dalam solat jenazah terdiri daripada 4 kali takbir, sebagaimana yang dinyatakan oleh ulama mazhab Hambali dan ahli hadis yang lainnya. Ya, itu biasalah kita makmum, kita tahu 4 takbir. Imam pun 4 takbir, kita pun 4 takbir. Ya. Takbir yang pertama, baca surah Al-Fatihah tanpa perlu membaca doa iftitah, tak perlu pun, ya. Terus Al-Fatihah. Dan ini adalah bacaan di solat jenazah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan disebut bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu terkadang membaca surah Al-Ikhlas selepas membaca surah Al-Fatihah. Kenapa Ibnu Abbas baca surah Al-Ikhlas? Terkadang, maknanya kadang-kadang kita ni dah biasa solat sunat, lepas baca Fatihah je kita terus sambung surah Al-Ikhlas ke surah An-Nas ke, kan? Jadi itu adalah perkara yang kadang-kadang, maknanya jaranglah berlaku, disebabkan kerana kebiasaan kita dalam solat. Namun hakikatnya, kebiasaannya ataupun yang diajarkan oleh Nabi hanyalah membaca surah Al-Fatihah saja dalam solat jenazah takbir yang pertama, ya, terus Al-Fatihah. Pada takbir kedua, Rasulullah SAW membaca selawat Al-Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah macam mana selawat dalam tahiyat akhir, begitulah dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu dalam takbir yang kedua. Ataupun ringkasnya selawat yang biasa dia, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad pun dah memadai. Pada takbir ketiga, Rasulullah SAW membacakan doa untuk semayat. Auf bin Malik, Sayyidina Auf bin Malik radhiyallahu menceritakan seorang lelaki meninggal dunia pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Lalu baginda melaksanakan solat jenazah untuknya. Ketika itu aku yang berdiri di belakangnya sehingga bajuku menyentuh pakaiannya. Maknanya antara tertib solat jenazah yang rapat, ya, imam dengan makmum di belakang. Dia katanya pakaian dia pun sentuh pakaian Nabi, maknanya rapat sangat.
Allah. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam membacakan doa Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma afi wa'fu anhu. Ini antara doa-doanya. Ataupun yang biasa kita baca Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu antara ringkasnya. Ya. Kalau jenazah wanita, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau jenazah lebih daripada seorang, ada 2 jenazah ataupun 4 jenazah ataupun lebih, macam yang tadi kan, ada satu keluarga yang meninggal, accident, ibu dan 3 anak, ya. Sedih kita kan macam begitu. Kemudian dikebumikan di satu liang, maka jenazah begitu dinoakannya secara ramai, jamak. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Begitulah keadaan dia. Ya, hadis riwayat Muslim. Macam mana pula kalau jenazah bundan? Kita bincang sebelum ni kan. Jangan sekali kita baca Allahumma fir lahu hahum. Jangan jamak semua sekali, ya. Bundan ke unsa ke bergantung pada cara dia hidup. Kalau hidup ke fitrah dia lelaki, kalau unsa ya. Tapi kalau bundan tentulah lelaki, cuma diubah. Tak ada istilah maksud apa ni, jamak sekali lah hum kan. Tak ada, tetap Allahumma fir lahu juga, ya. Baik. Dan Auf bin Malik radhiyallahu anhu kata lagi, demi Allah, pada waktu itu aku berangan-angan bahawa akulah yang sedang disolatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memandangkan doanya amat baik sekali. Kenapa Auf bin Malik berangan seolah dia jenazah tu? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam baca doa dengan ikhlas, tulus. Dan dia dengar, ya Allah, kalau aku jadi jenazah tu, beruntungnya aku. Sebab dia doa oleh Nabi. Masya-Allah, Nabi yang doakan kan. Jadi dia kata, aku berangan-angan akulah menjadi jenazah tu. Di sini juga memberi pengertian bahawa solat jenazah ni dia mesti benar kita mengharapkan semata-mata kita melepaskan kewajipan ataupun rukun dalam pengendalian jenazah. 4 rukun jenazah: mandi, kafan, solat ke bumi. Solat jenazah ni kita buat bukan semata-mata nak dapat rukun, tapi pengharapan. Kita mengharap pada Allah supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, Allah Ta'ala terima dia, rahmati dia. Itu harapan dia. Dan tak ada orang yang lebih mengharapkan doa itu diterima melainkan keluarga sendiri. Sebab itulah digalakkan anak yang mengetuai imam untuk solat jenazah. Sebab bila anak itu dah mengharap pada dia, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya. Tapi kalau kita orang luar, mungkin kita doa, kita mengharap juga kebaikan dia, tapi tidaklah semengharapnya orang yang tadi, keluarga tadi. Cuba tengok macam mana kalau anak-anak jadi imam. Dia kadang selalu harapan dia, doa dia mungkin lebih panjang kan? Itu antara hikmah dia, ya, kepada takbir yang ketiga, ya. Baik, ada banyak doa lagi tuan-tuan, ya. Tapi kita tidaklah khusus kepada bab itu semata-mata. Tuan-tuan boleh rujuk dalam buku pun banyak solat doa-doa dalam solat jenazah, ya. Kemudian pada takbir yang keempat, Rasulullah SAW mengakhirkan solat jenazahnya dengan mengucapkan salam sambil menoleh ke kanan. Jika mengucapkan salam 2 kali juga dibenarkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Al-Muwaffaq daripada Maqal bin Yasar, disebutkan Rasulullah SAW mengucapkan salam sebanyak 2 kali. Ini antara perkara-perkara yang disunahkan. Imam boleh mengucapkan salam 2 kali jika dia menginginkannya. Namun mengikut kebiasaannya, seorang imam cukup mengucapkan 1 kali salam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Tapi urus kita 2 kali. Buatlah 2 kali, tak ada masalah pun, ya. Ini disebut kat sini, lepas takbir keempat Nabi terus bagi salam. Dan dalam kitab yang lain juga menyebut boleh baca doa yang lain juga pada takbir keempat. Maknanya pilihan. Kalau tahu bacalah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa'fir lana wa lahu. Ataupun nak baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar pun boleh pada takbir yang keempat. Ataupun nak diam saja sementara tunggu imam pun boleh. Tak ada masalah, ya. Baik, itu antara dalam solat jenazah. Baik. Soalan yang ke-28. Apakah pahala menyegerakan jenazah? Segerakan urusan jenazah ni. Baik. Ibnu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida al-janazah hatta yusalla 'alaiha wa tudfana 'ada min al-ajri biqadri qiratain
kullu qirati kajabal Uhud. Barang siapa yang menyaksikan orang yang meninggal dunia sampai dia solatkan jenazahnya, kemudian dia kebumikannya, maka dia pulang dengan membawa pahala 2 qirat emas. 1 qirat sebesar gunung Uhud. Hadis Bukhari dan Muslim. Segerakan dalam urusan jenazah ni, maknanya ialah bila meninggal jangan putus. Kita pun uruskan dia, solatkan jenazah dia. Nabi kata dalam hadis yang lain, kalau siapa yang ada solat jenazah kemudian ikut jenazah ke tanah kubur, baginya pahala 2 qirat. Dapat tanya qirat tu macam mana? Sebesar Uhud untuk 1 qirat. Tengok tuan-tuan, ya. Solat jenazah kalau mudah saja. Tak payah kita nak buat apa-apa, hanya berdiri 4 kali takbir. Dan mengiringi jenazah mudah saja. Bukan Nabi sebut angkat jenazah, tidak. Mengiringi ikut saja pun dapat pahala sebesar qirat. Apatah lagi kalau orang yang mengendalikan jenazah. Masya Allah. Orang yang memandikan, maknanya perkara itu lebih susah daripada solat tadi. Mandikan jenazah, kafalkan jenazah, pikul jenazah, pegang jenazah, tolong gali kubur untuk jenazah, kapus jenazah. Maka hal itu tentulah lebih besar pahalanya. Sebenarnya mengendalikan jenazah ini adalah satu rukun pahala yang mudah untuk kita dapat. Ya, itu di antara asbab jugalah saya terlibat secara serius dalam bidang pengurusan jenazah ini. Atas faktor kerana saya ni nak kata amal banyak tak ada lah, kan? Solat malam tu sekali, cuma kalau berjumpa kan? Solat pagi pula, itu lagi lah. Kadang-kadang tak sibuk solat lah duha tu, apa tak lagi solat-solat yang lain. Makna kata kita kalau tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Cari amalan-amalan walaupun ringkas tapi ada pahala yang besar di sisi Allah SWT untuk kita. Maknanya cari amalan yang sesuai dengan cara hidup kita. Kata orang, saya pun ustaz, tak bolehlah malam tahajud. Kenapa? Tak boleh. Cuba bangun subuh awal, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Maka dapat pahala dunia dan isinya. Tak boleh ustaz, kadang-kadang subuh pun saya azan baru sedap. Apa? Cuba amalkan sembahyang isyak dan subuh berjemaah, seolah membangunkan sepanjang malam. Pahala tu. Maknanya ada cara. Allah bagi solusi. Sekiranya tak dapat cara ni, guna cara lain. Begitulah keadaan dia. Ya. Termasuk dalam bab sedekah juga. Kadang-kadang dalam bab sedekah ni kan, saya ni orang miskin, saya tak ada duit pun, nak makan pun cukup saya je. Macam mana saya nak bersedekah? Nabi kata kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Hatta mengalihkan satu benda yang menghalang jalan-jalan, kita ada tak tepi, itu pun sedekah. Bersimpul je. Nampak ranting, ini kalau pijak dia lupa ni, letak ke tepi, pahala. Maknanya itu pun dah sedekah. Senyum kamu kepada saudara kamu yang lain, itu sedekah. Maknanya tuan-tuan, laluan pahala ni banyak kan. Ikut pada kemampuan kita, keselesaan kita, ya, untuk mendapatkannya. Baik, ini antara salah satunya, iaitulah menyempurnakan jenazah, ya, menyelenggarakan jenazah, ya. Itu pahala besar, ya. Baik, ada soalan sebelum kita balik pada soalan berikutnya? Belum lagi, ya. Baik, soalan yang ke-29, di manakah sebenarnya posisi orang-orang yang berjalan ketika mengiringi jenazah ke kubur? Di depannya kah? Atau di belakangnya kah? Atau di mengiringinya kah? Macam mana kan? Macam mana posisi dia tu? Itu sunnah. Benda macam mana berbincang? Itu sunnah. Jika seorang mengiringi jenazah dengan berjalan kaki, kubur dekat je kita mengikut jenazah kan, maka disunahkan berjalan di depan jenazah. Itu sunnah dia. Ya, kebanyakan kita belakang. Sebab terpengaruh cerita sinetron Indonesia, kita tanah kubur kan belakang begini kan. Kenapa? Pasal juru kamera nak dapatkan angle cantik, nak gambar keranda, lepas tu dia suruh duduk belakang kan. Kita pun ingat itu dah cara dia. Tidak. Cara dia itu sunnah. Orang-orang yang mengiringi itu duduk depan, jalan depan dulu, baru jenazah. Itu sunnah dia. Ya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i dan lain-lain, bahawa Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab berjalan di hadapan jenazah ketika mereka mengiringi jenazah ke kubur. Itu antaranya. Nabi kalau dengan sahabat-sahabat berjalan dulu, barulah jenazah di belakang. Sementara orang yang berkenderaan dikehendaki berjalan di belakang jenazah. Kita berjalan dulu kan,
jalan Tuhan. Kalau nak ambil ikut sunnah, kita belah sekali. Biar jenazah dulu, kita jenazah dulu, kita perlu rekam mengiringi dia antara sunnah dia. Tak pahala, ya. Sama ada penyakit kereta maupun binatang, maka dikehendaki berjalan di belakangnya. Namun jika si penghantar berjalan di sebelah jenazah, maka itu lebih baik. Maknanya kalau dalam sebelah jenazah diangkat ke kapot keranda itu lagi baik. Walau bagaimanapun, berjalan kaki disunahkan berjalan di hadapannya, depan. Kan ada pahala insya-Allah. Ya. Ini nampak ini posisi orang berjalan. Sebut tentang posisi ini, kita nak sentuh juga tentang posisi jenazah. Bagaimana di rumah. Ni bab ni kadang-kadang tanya, macam mana nak letak jenazah ni kat rumah? Nak menghadap ke arah kiblat tu macam mana? Biasanya orang kata menghadap kiblat tu, jenazah tu kaki dia menghadap kiblat. Itu kebiasaan orang kita buat. Adakah cara itu tepat? Adakah itu cara yang dikatakan menghadap kiblat? Bila kita tanya pada orang, betul ke cara kiblat? Betul lah Ustaz. Cuba bangunkan mayat. Kan menghadap kiblat. Persoalannya, kenapa kau bangunkan mayat? Mayat tu dah elok pagi, kau apa nak bangunkan? Ya? Jadi apa hukum dia? Apa kaedah dia? Kaedah dia memang tak disebut dalam mana hadis kedudukan Rasulullah kata jenazah mesti begini-begini, tak ada. Tapi kita kiaskan kepada keadaan yang lain. Contohnya tanah kubur. Bagaimana dikatakan menghadap kiblat mayat itu? Mayat itu akan baring, melintang, yang mana rusuk sebelah kanan tadi ataupun bahagian kanan tadi menghadap kiblat dan mayat diiringkan. Kedudukan dia akan menghadap kiblat secara mengiring, mukanya menghadap kiblat. Itu kedudukan dia. Dan sebelah kanan dia inilah posisi dia menghadap kiblat. Macam kita tidur lah tuan-tuan. Tidur disunahkan kita mengiring ke kanan, kerana jantung kita sebelah kiri antara imah dia. Ya, maknanya itulah dari sudut kesihatan menjaga jantung kita. Ya, Nabi kalau tidur dia akan mengiring ke kanan, tangan di kat bawah pipi dia. Itu sunnah tidur macam tu dulu kan. Besok kalau terbangun dah terlentang macam tu tak ada buat apalah kan. Yang penting awal tu kita ikut sunnah dulu. Tidur gini kan. Besok kaki kat atas, kepala kat bawah kan. Itulah asal sangat dah tidur kan. Yang penting awal tu kan. Demikian dalam kubur mengiring ke kanan. Dan dalam keadaan di rumah, takkan kita nak iringkan jenazah menghadap ke kanan. Tak sesuai pula. Jadi setakat kita baringkan dia dengan keadaan sebelah kanan dia ni ataupun rusuk kanan dia ni, dia menghadap kiblat. Itu yang lebih baik. Kenapa tak boleh kaki? Dari sudut hukum tak ada masalah. Sebab tidak ada sebut tentang itu halal ke haram ke dosa ke, tidak ada. Secara umumnya hukumnya adalah harus. Tapi dari sudut adab, kita tahu bahawa kita ada adab-adab yang perlu kita ikut. Ya, antaranya adab kita bila dengan ibu ayah. Boleh tak kita ulur kaki pada ibu ayah kita? Satu adab yang kurang sampai. Begitu juga pada kiblat. Boleh tak kita menghadap kiblat kaki? Boleh, tak ada masalah. Tapi adab yang kurang sikit. Sebab baitullah kan, kita menghadap kaki kat dalam Baitullah. Walaupun dari segi hukum tak ada masalah, tapi adab kita faham adab juga memainkan peranan dalam Islam. Ya, kita kena faham juga. Jadi di situlah jenazah secara adabnya ialah mengiring ke kanan, bukan kaki. Adapun kalau ada setengah tempat kata, memang kami dah biasa dah, memang kaki macam ni berdulu lagi. Dan jangan ditegakkan, jangan didebatkan. Ya, itu adalah pilihan masing-masing. Ya, tertulang. Baik, itu tentang kedudukan. Begitu juga dalam solat jenazah. Dalam bab solat jenazah, kepala belah kanan itu belah kiri ni, perempuan lelaki. Kita tahu secara umumnya, kita tahu jenazah lelaki sebelah kiri kepala dia, perempuan sebelah kanan. Ya, ataupun kedudukan imam main peranan. Imam kalau duduk setentang dengan kepala, itu jenazah lelaki. Setentang dengan pinggang, itu jenazah perempuan. Adakah ini termasuk dalam hukum hakam? Tidak. Ini kaedah. Kaedah yang ditulis ataupun ditentukan oleh ulama. Kenapa? Kerana nak menentukan jantina mati. Bila dalam keadaan kafan, semua sama je lelaki perempuan. Tak ada beza. Lalu orang belakang yang datang kemudian, dia tak tahu nak doakan untuk lelaki ke untuk perempuan. Maka dia tengok kedudukan imam ataupun kedudukan jenazah. Itu dari sudut hukum kaedah tadi. Adapun mana yang lebih tepat, yang lebih baik ialah lelaki atau perempuan kepala sebelah kanan. Itu lebih baik. Cuma imam saja kedudukannya main peranan, kepala ataupun setentang dengan badan. Ya, adapun begitu, itu hanyalah kaedah saja. Ya,
bukanlah satu hukum yang wajib kita ikut ataupun kita tinggalkan, ya. Baik, kita tetap posisi. Okey, kemudian dalam bab yang berikutnya, bolehkah kaum perempuan menghantarkan jenazah ke tanah kubur? Bolehkah kaum perempuan menghantar jenazah ke tanah kubur? Dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim disebutkan bahawa Ummu Atiyah berkata, kami dilarang oleh Rasulullah SAW daripada menghantarkan jenazah ke kubur, dan perbuatan ini tidak diharuskan bagi kami kaum perempuan. Pada dasarnya orang perempuan dilarang untuk hantar jenazah ke kubur. Nabi larang. Sebab Nabi pernah sebut, ya, Nabi kata, kamu ke yang bawa jenazah? Tidak. Kamu ke yang turunkan jenazah ke dalam biar lahat? Tidak. Kamu ke yang hapuskan tanah? Tidak. Maka lebih baik kamu duduk kat rumah saja. Itu Nabi kata pada awalnya. Hadis ini tegas bahawa Rasulullah SAW melarang dan daripada melakukan perbuatan tersebut bagi kaum perempuan. Namun di sisi lain bahawa perbuatan tersebut tidak diharuskan bagi mereka. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW tidak secara tegas melarangnya. Walau bagaimanapun, kebanyakan ulama berpendapat bahawa kaum perempuan tidak perlu dibawa pergi ke kubur menghantarkan si mayat kerana jiwa mereka lemah, mudah tersentuh kerana kesedihan dan kurang sabar dalam menghadapi ujian berat tersebut. Sebaiknya mereka berada di rumah sahaja dan bertakwa kepada Allah, sekalipun yang meninggal itu adalah suami, anak, orang tua atau saudara mereka. Berdiam di rumah adalah lebih selamat bagi mereka berbanding ikut serta menghantarkan jenazah ke kuburan. Baik, ini adalah antara yang disebut ataupun antara yang menjadikan asbab kenapa orang perempuan tak perlu hantar ke kubur. Antaranya ialah jiwa mereka lemah dan sebagainya. Adapun demikian, tidaklah dilarang secara total. Maknanya memang tak boleh langsung, dosa, haram. Tidak. Ada hadis menyebut ketika mana Rasulullah telah wafat, satu ketika sahabat melihat Aisyah radhiyallahu anha baru pulang daripada tanah kuburan. Lalu tanya, "Wahai Aisyah, kamu daripada mana?" "Aku baru selesai menghantar saudaraku." Ada jenazah saudara yang dikebumikan. Katanya, "Bukankah Rasulullah melarang perempuan pergi ke kubur?" Apa jawab Aisyah radhiyallahu anha? "Dulu dia larang, tapi sekarang dia benarkan." Maknanya bukan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, maka orang perempuan boleh ikut ke tanah kuburan dengan syarat dia menjaga adab-adab. Kenapa Nabi larang dulu? Kerana dahulu Islam baru mula berkembang. Ketika Islam baru mula bertakwa, waktu itu budaya masyarakat jahiliah ketika itu nak dikikiskan supaya tidak bawa masuk ke dalam Islam. Dan Nabi bimbang sekiranya orang perempuan dia ikut ke kubur ketika itu, mungkin dia akan terbawa budaya jahiliah, merata, merau, jerit-jerit dan sebagainya, bagaimana budaya masyarakat jahiliah dahulu. Maka Nabi bimbang sekiranya perkara itu berlaku, dia akan menjadi sumber hukum pada kita pula. Dulu zaman Nabi pun ada dalam perempuan merantau, Nabi tengok je, boleh jadi hukum pula pada kita. Maka sebab kerana itulah Nabi melarang orang perempuan sebab jiwanya lemah. Namun bila Islam dah berkembang, dah kuat, imam sahabat pun dah mantap, maka Nabi benarkan. Kerana Nabi tahu budaya jahiliah ketika itu takkan dibawa ke dalam Islam. Orang perempuan takkan menjerit, merantau dan sebagainya. Dan kita tengok situasi hari ini pun, tak ada pun orang Islam kita yang perempuan kalau ke kubur menjerit-jerit, merantau-rantau, tidak ada. Mereka semua dalam keadaan redha, dalam keadaan sabar. Maka hal ini dalam keadaan terkawal, tidak menjadi masalah pun, ya. Allahu a'lam dalam bab itu. Kalau katakan yang meninggal ni dalam suami lah, itu isteri boleh tak? Baik, persoalan tuan imam kita, bagaimana pula kalau yang meninggal itu suami, isteri boleh tak ikut ke kubur? Ini dalam bab iddah pula, ya. Okey, secara umum kita faham iddah itu adalah satu tempoh isteri kena mengasingkan diri daripada masyarakat. Dia tidak boleh berhias, dia tidak boleh berwangian, dia tidak boleh keluar tanpa sebab. Maka iddah ini tujuannya ialah menjaga maruah seorang isteri. Itu hikmah dia, ya. Adapun demikian, ada sebab-sebab yang menjadikan pelonggaran seorang perempuan untuk keluar. Sebagaimana yang jumhur ulama kata, antara sebab-sebabnya ialah bekerja. Kenapa? Tidak ada satu perkara yang mungkin susah untuk dilakukan oleh seorang perempuan yang bekerja untuk mendapatkan cuti 4 bulan misalnya, ataupun 3 kali suci. Susahlah. Mana dia bekerja
kerja yang nak kena cuti 4 bulan. Ya. Ada pun kerja cuti salin pun mungkin 2 bulan. 4 bulan itu terlalu lama. Ya. Maka benda tu mungkin menyukarkan kehidupan dia sekiranya dia dibuang kerja dan sebagainya. Satu faktor. Yang kedua, sekiranya perempuan tu orang yang berniaga, dia kat kedai ke apa, takkan nak tutup kedai dia selama 4 bulan. Mungkin akan mengganggu produk nasi dia, mengganggu perniagaan dia. Maka dalam hal itu diharuskan orang perempuan keluar bekerja. Ini faktor utama lah nak sebut. Bila dia berniaga dan dia dibolehkan keluar atas sebab bekerja sahaja, lain daripada itu tidak boleh, atas sebab nak menjaga maslahat hidup dia. Dalam hal itu, kalau dia bekerja sebagai apa? Bekerja sebagai kerana takbiran pejabat dan sebagainya, dia buat kerja pejabat je lah. Kalau ada majlis kerajaan, makan malam pejabat, ataupun ada apa-apa sambutan melibatkan ofis, dia tak boleh join. Tengah hari ni ada jamuan lah dekat sana, jom kita pergi. Tak boleh. Sebab kerja dia hanya itu saja. Dia tak boleh bersosial. Apa-apa luar daripada konteks kerja dia, tak boleh. Begitu juga kalau orang yang kerja dekat bahagian customer service. Customer service tak boleh pula, dia kena bercakap dengan orang. Takkan pula situasi dia bila nak kerja kat customer service, dia setik kerana dia dalam tempoh edah, dia tak boleh cakap orang. Kak, tandas kat mana kak? Tunjuk macam tu dia kan. Ini kan customer service kan, luar daripada konsep kerja dia kan. Maka dia boleh bercakap atas faktor kerja dia. Sana cik, cik nak pergi sana, pergi kat sana. Boleh bersembang, berinteraksi dengan orang lain atas faktor kerja dia. Tapi kalau menyentuh bab-bab lain, punya putus cakap dan dekat rumah dia, itu dalam urusan peribadi, dia tak boleh respon. Demikian juga kalau orang berniaga kan, jual nasi lemak, karipak semua, kak nasi lemak 3, karipak 2. Tak cakap ulu dia je. Kak, saya kat sini. Dah tak nak pandang kan, sebab nak jaga edah. Maka Islam bukan begitu. Ya, boleh bercakap interaksi. Tak, nasi lemak 3, sabar sikit, karipak nak masih dia beli jual dia, begitu. Maka boleh interaksi kerana itu kerja dia. Tapi kalau sesuatu lain, macam mana tak kat rumah abang tak tentu anak-anak pun ada. Itu urusan peribadi. Maka dia kata dekat dia akak berniaga jadi. Maknanya kena jelaskan lah. Dia tak boleh cakap hal-hal yang lain daripada itu. Maknanya konteksnya adalah kerana kerja. Dalam hal soalan tadi, bagaimana pula dalam kubur? Baik, ini pula dalam hal yang melibatkan emosi, psikologi. Ada mudarat tak? Bagaimana bekerja ni? Dalam tak bekerja, kalau seorang tak bekerja, kesan mudaratnya ialah mungkin dia diberhentikan, ataupun dia mungkin terganggu produksi dia, punca pencarian makan pun nafkah dia. Maka dalam konteks menghantar ke kubur, sebaik-baiknya tinggal di rumah. Itu secara umumnya begitu. Bila meninggalnya suami, isteri duduk kat rumah saja. Tapi dalam hal-hal yang tidak memungkinkan duduk kat rumah, contohnya suami meninggal dekat hospital, kena meninggal, dia duduk kat rumah. Kemudian urusan tu dibuat di hospital atau di masjid, solat pun di masjid, kemudian terus ke bumi. Dia rasa tak boleh nak tengok, sebab orang tak boleh nak bawa ke rumah. Mungkin faktor rumah jauh, atau rumah apartmen, nak naik atas susah. Mungkin dalam hal itu susah bagi dia. Dia nak tengok. Kalau dia seorang yang kuat, dia seorang wanita yang mungkin luar biasa, jarang kita jumpa orang macam ni. Tak apalah, saya reda, biarlah suami segitu. Itu orang yang terbaik. Tapi kebanyakannya emosi dia tak dapat dikawal. Saya nak tengok juga suami saya. Kalau tak tengok, mungkin akan memberi kesan psikologi kemudian hari. Terfikir-fikir, terbayang-bayang, rasa menyesal, rasa macam salah. Kenapa aku tak tengok suami aku? Kemudian salah orang lain. Kau lah yang tak bagi aku tengok hari itu. Kau lah. Maka kesan itu mudah terbesar kemudian hari. Maka kalau dia boleh menjaga diri dia, pergi. Dengan syarat hanya sekadar tengok suami saja. Dia tak boleh nak sembang orang lain. Dia duduk dengan keluarga dia, anak-anak dia, tengok suami dia. Kemudian nak terkubur, nak tengok suami dia turun, tengok berjauh, tengok. Tak perlu panggil dia. Kadang-kadang setengah orang ataupun yang baca 50 baca talqin ke apa, dia tak panggil. Mana isteri dia, mana anak dia, duduk depan. Tak perlu. Ya, tak perlu mention. Maknanya tak perlu mention, tak perlu dia perawa. Kita diam, dia dah buat kerja kita. Okey, mana keluarga dan anak dia duduk depan. Tak payah sebut isteri kamu. Ya, maknanya kena fahamlah, isteri duduk belakang lah. Jangan terlalu menunjuk diri. Maka selesai urusan talqin kamu tu, balik terus. Jangan singgah mana-mana. Kerana dia nak tengok suami tu. Maka hal itu tidak jadi masalah. Atau faktor mengelakkan kesan psikologi yang kebanyakan, emosi kebanyakan. Itu satu faktor lah. Namun kita
hakikatnya sekiranya dia tunggu di rumah itu lebih baik bagi dia. Itu lebih baik bagi dia. Jadi dia kena fikirlah, kalau nak dapatkan keredaan Allah, ikut apa yang disarankan. Apa hikmahnya kena jaga iddah ni? Apa hikmahnya? Kerana bimbang sekiranya adalah atas hikmah dia, isteri tu tak tahu dia mengandung saat suami dia meninggal. Suami tak tahu, isteri tak tahu. Lepas 3 bulan baru sedar dia mengandung. Maka hal itu sekiranya dia menjaga iddah, dia tak keluar rumah tak apa, maka tidak akan datang fitnah pada dia. Tapi kalau dia jenis sosial, tak ada begini, maka dalam hal ini orang akan mengandung. Nampak dia keluar sana pergi sana sini, tengok mengandung. Jadi fitnah pada dia. Walaupun perkara dia tak buat, tapi dia mengundang fitnah. Itu antara hikmah tujuannya. Dan lain juga dalam sebut hal iddah ni, dia bukan hanya tertumpu pada iddah dalam dunia nyata. Banyak orang tertumpu pada dunia nyata je, tapi dia tertinggal dalam dunia sosial, media sosial kita. Macam saya sebut, mungkin saya tak tahu tempat lain, tapi nak terangkan, seorang isteri yang semata suami, dia kena jaga batasannya dalam segala hal. Misalnya dia ada Facebook, dia ada IG, dia ada TikTok, dia ada apa saja media sosial, jangan update ketika itu hal-hal yang tak perlu. Kalau dia sekadar nak kongsi tazkirah, nak berkongsi apa ceramah ataupun doa ke apa, itu biasalah berbagikan, share kat status WhatsApp ke Facebook. Tapi jangan sebut dalam hal-hal yang tentang pribadi. Dia update seminggu kematian suami, anak mula bertanya mana papa. Dia update kan. Bila dah ada status begitu, mengundang komen orang. Orang tu komen lah, Abah Raya nanti dapatlah papa yang baru. Kan dah contoh kan. Maka dalam tempoh iddah tak sesuai perbualan itu berlaku, tapi kerana dia yang buka ruang, maka tak mustahil benda itu berlaku. Maka mata lain pandang, itu yang menimbulkan fitnah. Stop media sosial, jangan update apa-apa, jaga iddah dia betul-betul. Itu yang lebih penting. Kalau dia seorang yang famous, pemimpin juga, artis ke apa ke, kalau meninggal dunia, maka isterinya itu nasihatkan jangan diinterview oleh mana-mana media, sebab boleh mendatangkan fitnah. Sebab waktu itu emosi isteri dalam keadaan tidak stabil. Bila dia interview, macam mana keadaan puan sekarang ni bila suami meninggal? Alhamdulillah saya okey je. Hubungan dengan keluarga suami macam mana? Mertua entahlah, nampak macam dia pun renggang sekali. Ataupun mungkin disebut benda-benda biasa je. Entahlah, sejak dah seminggu tak dengar khabar keluarga. Mungkin perkara itu hanya perkara yang biasa, tak ada masalah pun antara hubungan mereka. Tapi biasalah media, dia kan tak boleh, dia akan apa nama untuk buat tambah. Isteri selepas mati suami, keluarga dan ni hubungannya renggang, menimbulkan fitnah. Akhirnya hubungan yang baik tadi menjadi keruh kerana kenyataan-kenyataan yang tidak dikawal tadi. Sebab apa? Kerana biarkan dirinya di interview. Stoplah, tak payah interview. Wartawan ke apa ke, stop, jangan cerita apa-apa ke. Orang yang datang jarang pun stop, jangan bertanya lebih. Kena faham emosi seorang isteri yang baru macam suami itu, ya. Baik, wallahu a'lam. Ada soalan lain? Baik. Okey. Soalan lain? Kita masuk soalan yang seterusnya. Bagaimanakah hukum ziarah kubur bagi kaum lelaki dan perempuan? Ziarah kubur disunatkan bagi kaum lelaki kerana Rasulullah SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzakkirukum al-maut." Dulu aku larang kamu daripada ziarah kubur. Namun sekarang ziarah kubur kerana ia dapat mengingatkan kamu kepada kematian. Hadis Al-Hakim dan daripada Anas bin Malik. Maknanya dulu Nabi larang secara keseluruhan, orang lelaki tak boleh, perempuan tak boleh. Sebab dulu macam saya kata tadi, kerana tak nak budaya masyarakat jahiliah ketika itu terbawa dalam sosial Islam. Lalu setelah Islam dah kuat, baru Nabi kata sekarang ziarah kubur kerana dia akan mengingatkan kamu kepada kematian. Ya, baik. Dalam hal ini kita dah bincang juga separuh tadi tentang hukum ziarah kubur, dan kita kena ingat bahawa ziarah kubur tujuannya antara lain ialah mengingatkan diri kita kepada kematian. Tapi kita dah dimomokkan sejak kecil, lalu kat kubur je cerita hantu, aku pocong lah, kan, bangkit daripada kubur lah. Itu sebab dah lalu kat kubur takut, kan. Cuba lalu malam ni kat kubur, mungkin berada tu kan. Berani tak? Tak
berani sebab kita dipikir hantu je. Tuan, orang kubur tu tuan-tuan tak bagi mudaratkan kita pun. Ya, dia tak bangun cekik kita, tak pernah berlaku dalam sejarah. Ya, melainkan dalam filem-filem Melayu je yang ada bangun dia kubur cekik orang kan. Lepas tu dia boleh mati pula kan. Dalam hal ini kita kena ingat bahawa yang memudaratkan kita ialah orang hidup. Kan, orang hidup lagi berupaya memudaratkan kita daripada orang mati. Orang mati tak ada apa-apa. Jadi kita kena fikir didik anak-anak kita bila datang ke kubur bagi salam. Kita kena fikir bahawa nanti inilah tempat kita besok. Kita akan duduk kat sini juga nanti, seorang-seorang diri. Kita pasal macam tu supaya anak kita ingat akhirat. Bukan tak kita ya kubur tu. Nampak tak jalan tu? Mana mak? Tu nampak tak? Jadi orang pun takut kan. Ini memang trend orang tujuh tu kan. Jadi kita tak payahlah bawa budaya begitu pada generasi kita kemudian. Didik dia bahawa ini kubur tempat kita nanti. Dunia ni tempat kita meninggal. Sebab tu sebut meninggal dunia. Dia tak sebut ditinggalkan dunia. Kita yang meninggalkan dunia, bukan ditinggalkan. Apa yang kita usaha kat dunia ni semuanya habis. Ya Allah tuan-tuan, tadi saya daripada Terengganu tuan-tuan naik flight tadi. Dah lama tak naik flight yang cafe ni kan. Jadi kita pun dia macam terwujud sikit lah. Tengok kat bawah kan, pada Terengganu. Tengok ya Allah kecil ni jalan. Jalan memang apa, highway LPT tu kecil ni ya Allah kan. Lepas tu nampak kereta lalu kan. Macam pandangan kita tengok semut di jalan. Yang tu dah ibaratnya kita tengok daripada datang. Kecilnya manusia ni kan, apa nak dibangunkan, apa nak direbutkan. Kalau lah pandangan kita lah kan, kalau kita jalan-jalan nampak semut, kita bijak semut tu. Tak ada kesan kepada kita semut tu. Bagi kita, semut dia mati, tak ada masalah pun. Begitulah umpamanya kita ni, setiap Allah Ta'ala. Tak ada kesan pun Allah Ta'ala pada kita ni kan. Kita ni kalau memudaratkan dunia tu, kita nak berkurang pada Allah tu, sedikit pun Allah tak terkesan kan. Kecil ni kita kat dunia ni kan. Lalu saya tengok rumah-rumah besar kan, rumah bangku di belakang. Tengok kecil dia. Murah lagi tanah keliling tu. Kita tengok daripada sekarang ni, kita pandang besarnya rumah ni kan. Tapi daripada atas dia rumah kecil rumah. Begitulah dunia ni sebenarnya bukan, tak ada apa nilai pun. Semuanya tidak ada nilai pun. Hanyalah tipu daya kita saja. Ada pun begitu, tidaklah mengatakan bahawa tak payah berusaha untuk dunia. Kita juga akan berusaha untuk dunia juga, supaya memberi manfaat pada umat, masyarakat, memberi manfaat pada Islam. Namun demikian, jangan jadikan dunia sebagai keutamaan. Apapun dunia, ya, kita kena fikir kehidupan kita kat sana besok. Nun jauh di sana di akhirat sana. Itulah kehidupan sebenar kita. Ya, semua akan dibangunkan balik. Kematian itu hanyalah perpindahan sementara sebelum pindah ke alam yang berikutnya. Stesen kita ada 6 dalam fasa kehidupan kita. Bermula dari alam roh. Kemudian kita dilahirkan, kita ditiup roh kita masuk ke alam rahim. Duduk dalam perut kita tersenyap, tak bising pun, tak minta makan, tak minta minum, tapi makanan itu masuk dalam perut kita. Bernafas dalam air, tak logik pun bernafas dalam air, kita dah bernafas dalam air pun, macam ikan. Kemudian masuk ke alam dunia sekarang ni. Kemudian kita masuk ke alam barzah, nanti kat kubur. Kemudian masuk ke alam mahsyar, kita dihitung sebelum masuk ke alam akhirat, itu syurga atau neraka. Maka pilihlah kehidupan kita kat mana nanti berdasarkan amalan kita kat dunia ini. Ya, jadi tak ada apa pun dunia ini melainkan hanyalah persinggahan sementara saja. Wallahu a'lam bishawab. Dari itu keputusan saya pada malam ini. InsyaAllah kita akan jawab lagi dalam pertemuan sekiranya ada pertanyaan lagi pada waktu yang lain. Saya tangguh dengan istighfar. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.